semalam. Ini cikgu buat pilih. Hari ini kita tengok 2 soalan SPM yang cikgu pilih tahun lepasnya. Tahun-tahun lepas punya soalan SPM, bukan daripada buku teks. Just ini nak tengok kita punya kita berbincang bersama-sama. Alright, so soalan itu kita share dulu. Sekejap Alright, dapat? Semua okey? Alright, semua okey Dapat tak? Dapat. Alright, ini soalannya. Ini soalan SPM yang cikgu pilih daripada tahun-tahun lepas lah yang pernah keluar dalam exam. Dia 10 markah. Dia 10 markah. Kita tengok markah-markah yang kita sepatutnya kita dapat. So nanti cikgu akan habis perbincangan hari ini, cikgu akan bagi 2 soalan lagi untuk kamu buat homework dan kamu kena submit pada hari Ahad. Kena hantar melalui WhatsApp picture lah. Gambar personal WhatsApp dengan cikgu. Okay, tapi hari ni kita tengok dulu soalan ini. Ini soalan SPM lepas. Okay. Alright. So soalan ini dalam dua bahasa. Biasalah soalan SPM ni dua bahasa. Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. So kita tengok yang bahasa Melayu je. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai dan pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh dalam satu eksperimen. Adalah diketahui X dan Y dihubung dengan persamaan Y sama dengan QX tambah P bahagi QX. Okey, ini persamaan ini yang diberikan ini adalah persamaan tak linear yang di sini. Okey, persamaan yang tak linear. Ini tak linear. Okey, persamaan ini adalah tak linear. Jadi, di mana P dan Q adalah pemalap. P dan Q ni maksudnya dia adalah satu nombor yang kita tidak tahu apa nombor tersebut. Nanti kita kena cari nombor ni. Baik. Table diberi. Table ni ada table X dan Y. Kalau kita lukis gunakan table Y dengan X. Okay. Dia akan dapat garis bengkang bengkok macam ni. Ini kalau kita lukis teruslah daripada table ini. Ini kita tak nak Kita tak nak lukis ni. Kita nak lukis seperti soalan A. Dia minta gunakan skala 2 cm kepada 5 unit. Okay. Salah satu nilai Y adalah tersalah catat. Ni dia akan beritahu ni. Gunakan 2 cm, gunakan skala 2 cm kepada 5 unit kepada kedua-dua paksi. Plot graf XY melawan X kuasa 2. Seterusnya, lukiskan satu garis lurus penyuaian terbaik. Alright. So, penyuaian terbaik. Okay, so pada peringkat awal ni soalan A ni lebih kurang 5 markah. Sebab dia kena buat satu table table khas. Ini tablenya. Kita akan buat table baru. Table ini yang kita akan gunakan untuk kita plotkan graf kita yang terbaru. Alright, tapi sekarang ni kita kena faham soalan dia. Soalan dia kata kita kena plot graf XY melawan X kuasa 2. Okey, so table kita tu sepatutnya ialah X kuasa 2 dulu. Okey, X kuasa 2. Yang bawah ni adalah nilai table XY. Okey, so apakah nilai-nilai table baru kita ni? Kalau kita tengok table lama, okey, kalau X kuasa 2, table lama X 2.5. Kalau X kuasa 2, jadi apa nilai dia? Okey, so kita tekan 2.5 kuasa 2. Okey, sama dengan berapa tu? 6.25. Okey, so kita tulis kat sini sebagai 6.25. Okey, yang lain-lain nilai tu tolong tekan tu cikgu boleh tak? 6.25. Okey, yang kedua, ni settle. Okey. Okey, ni dah settle. Okey, so yang nilai X kuasa 2 yang kedua adalah apa ni? 3.0. Kalau 3.0 kuasa 2 sama dengan apa? Tekan kalkulator. 9. Okey, boleh tak baca nilai-nilai seterusnya? Apa dia? 9. Okey. 12.25. Apa dia? 12.25. Bagus. 12.25. Awak pun buat juga jadual. Okey. Yang nilai yang seterusnya apa? 16. Okey. Nilai seterusnya? 20.25. 20.25. Okey. Dan yang terakhir 5 kuasa 2 25 lah Senang lah tu.
Okey, 25. Alright, ini table untuk X kuasa 2. Okey, bagaimana dengan XY kita pula? XY kita ni macam mana pula? Okey, XY kita ni adalah nilai X darab dengan Y. Okey, sebagai contoh 2.5. Okey, 2.5 darab dengan 1. So, sini 2.5 jugalah. Okey, logiknya. 25 darab dengan 1. X darab Y. 2.5 darab 1, 25 juga. Okey. Seterusnya, boleh bacakan nilainya. Nilainya ni apa pula? 8.1. 8.1. Ni ketiga jadi apa? 14.35. 14.35. Okey, nilai yang seterusnya. Tolong tekan. 26. 26. Okey, seterusnya. 30.6. 30.6. Yang terakhir, 5 darab 8, 40 lah senang tu kira. Okey, so 40. Alright, so kita ada table ini. Dan perlu ingat table ni kena tulis dalam jawapan kita. Kalau tak tulis table ini, kita tolak 2 markah. Sebab ni ada 2 markah kat sini. Okey, so 2 markah. Jadi seterusnya kita nak gunakan table baru kita ini untuk plot dan lukis garis penyesuaian terbaik. So, table ni cikgu dah tolong lukiskan sedikit mengikut skala setiap 2 cm 5 unit setiap paksi. Okey, so jangan lupa kita kena tulis tulis kat sini paksi ini dikenali sebagai paksi apa. Kalau tak tulis salah So, ini adalah paksi X, Y. Okey, manakala paksi yang menegak ni XY, manakala paksi melintang ni adalah X kuasa 2. Kena tulis Kalau tak tulis ni tolak 1 markah. Ini kena ingat lah. Baik, titik pertama yang kita kena plot ialah titik 6.25 dengan 2.5. Alright, so macam mana nak baca ni? 6.25 dengan 2.5. Baik, kita tengok kat sini, kita besarkan sikit supaya kita nampak dengan jelas. 6.25 X kuasa 2. Jadi, setiap langkah petak kecil 4 ni adalah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 6.25, 6 kat sini, 6, 2. Okey, 6, so lebih kurang 6, kalau 6.5 tengah-tengah. Okey, kita tanda kat sini, 6. 6, kita tanda kat sini 6. Okey, kat sini 1, 2, 3, 4 ni 7 lah. Okay, so 6.25 lebih kurang kat sini. 6.25 dengan apa tadi? 6.25 dengan 2.5. Okey, ini tandaan 1, 2. Okey, kalau 2.5 ni tengah-tengah Sorry. 6.25. So, ini 3. Okey, so sini 3. So, sini tengah 6.25. So, lebih kurang kat sini lah. Okey. Okey, kat sini. Lebih kurang kat sini lah. Itu 6.25. Jadi 6.25 dengan 2.5. Okay, nilai data kita ni 6.25 dengan 2.5. Okay, seterusnya kita cari apa? Nilai 9 X kuasa 2 dengan 8.1. Okay, baca 9 kat mana? Okay, ini 10. Okay, langkah 4 ni 9 kat sini lah. Okay, 9 dengan 8.1. 8.1. Apa 8.1? XY kita 8.1. Baik. So, kalau ikutkan sini 5, 6, 7, 8. Okey, 8 kat sini lah. Lebih kurang So, kalau 9 dengan 8.1 lebih kurang sini lah. Okey. 8.1 tu kita tak dapat dengan tepat. So, kita agak-agak lah. Okey, 9 dengan 8.1. Lebih kurang kat sini lah. Alright. Ya 6, 7, 8. Oh, silap. Bukan kat situ. 6, 7, 8 sini. Somewhere around here. Okay, 9, 8.1. Okay, lebih kurang kat sini. Okay, 9 dengan 8.1. Tengok Okay, betul Alright, seterusnya kita nak dapatkan nilai 12.25 dengan 14.35.
Okey, X kuasa 2 adalah 12. Cekap sikit. Okey. 12.25 dengan 14.35 12.25 dengan 14.35. Tengok 12 kat mana ni? 10, 11, 12 dengan 14.35. Okey, sekali lagi. 10, 11, 12, 12 kita dengan 14.35. Okey, lebih kurang kat sini lah. Okey, kena baca betul-betul ni. Cikgu gunakan komputer ni agak rumit sikit, dia bukan kertas. Okey, next. 16 dengan 26. X kuasa 2, 16. 16 lebih kurang sini dengan 26. Okey, 26 kat mana? Right, so 16. Okey, 16 kat sini sampai 26. 26 di sini. Okey. Ya, di sini. Ya, sebab sini 26 Alright. So di sini lah, jauh sikit. Okey, tandaan kita lah. Kemudian 22.5, 30.6. Okey, 20 lah, lebih kurang 20 20 dengan 30.6. Kita kecilkan sikit. Okey, so 20. Ni 20. 20 agak-agak 20 sampai 30.6. Okay, tak dapat tepat dengan lebih kurang di sini lah. Okay. 30.6 di atas sikit. Okay, ni 20.25 dengan 30. Okay, itulah. Okay, kemudian kita last kali 25 dengan 40. Okay, senang lah. Ni 25 dengan 40 di sini. Alright. Okey. So kita dapat titik dan kita cuba gariskan dengan kaedah penyesuaian terbaik. So awak ambil pembaris. Okey, cikgu ni cikgu tak ada pembaris kat skrin ni. Tapi cikgu boleh agak. Okey, so cikgu nak lukis garisan ini. Baik, kita kena lukis garisan ini dengan keadaan gunakan pembaris, buat penyesuaian terbaik. Pilih mungkin ada satu atau dua titik akan lari lah. Okey, so lebih kurang macam ini. Cantik pun. Tengok. Okey, so sampai sini. Alright. Lebih kurang lah. Cantik tu. Okey, cantik tak? Okay, lebih kurang lah Okey, so jadi okay, yang mana ada ni lari sikit tak apa. Okay, ini lari banyak ni. Yang kat titik yang ini ada lari banyak sikit ni. Sini ada macam ada satu titik yang agak lari daripada garisan kita ni. Yang ini yang dikatakan salah satu nilai Y adalah tersalah tercatat. Yang ini yang dikatakan maksudnya ni lah. Baik. So kita dah lukis satu garis lurus penyesuaian terbaik. Kat sini saja adalah lebih kurang 5 bukan 5 markah lebih kurang kat sini adalah 3 markah. Okey, so 3 markah. So sebenarnya soalan A ni adalah 5 markah. Okey, kalau awak buat lukisan ini dah dapat 5 markah dengan table yang ditunjukkan seperti inilah. Baik, untuk soalan B pula. Soalan B ni yang soalan yang mencabar minda kita lah. Okay, gunakan graf. Apa tak soalannya? Dia kata, dengan menggunakan graf anda dalam A untuk menjawab soalan berikut. Nyatakan nilai Y yang tersalah catat dan hitungkan nilai sebenarnya. Okey, kalau kita tengok kat sini, titik yang lari ni adalah titik yang tersalah catat. Okay, titik ni titik apa? Okey, kalau ikutkan dalam graf kita ni, titik ini adalah titik, sekejap titik ni adalah titik 16.26. Yang ini. Betul 16.26. Titik ni adalah titik yang tersalah catat. Okey, so kita tulis kat sini. Soalan B. Sekejap Okey, soalan B. Kita tulis. Nilai titik yang tersalah catat itu
Nilai titik yang tersalah catat itu ialah titik apa tadi? 1626. Okey, kita tulis kat sini lah sebagai 1626. Ni aku kena hati-hati ya. Kita tulis kat sini sebagai 1626. Okey, kalau ikutkan titik ni lah. Titik tu adalah 1626 yang lari tu. Masalahnya, bila kita baca graf, titik ini adalah titik bukan XY ya. Kena faham ya. Ini adalah titik XY ke? Ya ke? Bukan. Ini bukan titik XY. Dalam graf, dia dah jadi titik. Sebab dia suruh baca graf kan. Dia dah jadi titik apa ya? X kuasa 2 XY. Kau ni ingat sebab graf kita ni dah ubah. Dia bukan paksi Y, paksi X. Bukan ni. Bukan ni. No. Dia adalah XY, X kuasa 2. Sebab oleh itu semua titik ini adalah titik X kuasa 2 XY. Kena ubah konsep. Dia kena ubah konsep graf ni sebab kita dah ubah graf tersebut. Okey? So ni kena hati-hati. Jadi dia nak nilai Y. Soalan kita ni kena hati-hati lagi sekali sebab kat sini dia kata nyatakan nilai Y. Nilai Y sebenar. Nilai Y, nyatakan hitungkan nilai Y sebenar. Nyatakan nilai Y yang tersalah catat. Nilai Y yang tersalah catat, kalau ikut kat sini dalam table kita ni, nilai Y yang tersalah catat, table kita 16, 26 ni daripada table mana? Sini kan? Hati-hati ya. 16, 26 ni kiraan kita daripada mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kat sini. Ni. Daripada nilai di sini yang kita dapat. Ya, betul 4 kuasa 2, 16. Okey, jadi 6.5 darab dengan 4, 26. Okey. So, jadi soalan dia, ni titik yang tersalah catat 16, 26 adalah X kuasa 2 XY. Jadi Y yang tersalah catat, ini kena hati bila awak buat kesimpulan, bila Y maksud titik Y yang tersalah catat ataupun awak tulis macam ni, Y tersalah, Y yang salah ialah kita kena ambil 6.5. Okay, 6.5 bukan 26. So kita tulis 6.5. Y yang salah adalah 6.5. Kena hati-hati ya. Kita ambil yang kat sini. Kemudian kalau ikutkan dapat nilai sebenarnya apa? Nilai sebenarnya, ini kena pandai baca. Nilai sebenarnya ialah awak punya nilai XY di sini. Nilai sebenarnya sepatutnya dia turun di sini. Di sini sepatutnya. Dia sepatutnya turun di sini. Nilai sebenarnya di kat sini. Ini adalah nilai XY. Kalau ikutkan sini, ini adalah untuk nilai XY kita. Okay, kat sini. Iaitu 16. Sepatutnya XY kita di sini. Iaitu, kalau kita kirakan ini 4, 21, 22, 22.5. Okay. Kalau kat sini, nilai dia kat sini adalah 22.5. Okay. Itu nilai XY kita. Baik. Ni kena hati-hati So nilai sebenar, kita tulis kat sini. Okay. Nilai sebenar sepatutnya XY. Nilai sebenar XY adalah 20. Bukan 20. Apa tadi? 22.5. Okey? Betul Nilai sebenar XY adalah 22.5. Turun kat sini. Ini nilai 22.5. Jadi, seterusnya, dia nak nilai Y. Y yang sebenar. Y yang salah 65. Okey? Y yang salah adalah 65. Kalau Y yang nilai sebenar, Y nilai sebenar
Sekejap Okay, Y untuk nilai sebenar XY 22.5. So X tadi kita kena ambil kira nilai 4 sebab ikutkan data yang salah tadi sini. Kita ambil nilai X tu 4. X kita 4. Okay, X kita 4. So kita kira. Kalau X 4, Y sama dengan 22.5. Jadi Y sama dengan apa? Okay. So 22.5 dengan kalkulator 22.5 awak bagikan dengan 4. 4 ni pindah sana jadi bagi. So jawapannya ialah 5.625. Itu soalan jawapan kita. Okay. So 5.625. Alright, setuju? Setakat ni? Setuju Okay, ada masalah? Okay, itu nilai sebenar. Y salah 6.5, Y nilai sebenar adalah Y sama dengan 5.625 selepas kita buat pembetulan daripada sini turun ke sini. Okay, itu soalan B. Okay, amat mencabar soalan ni kalau kita tak baca betul-betul. Okay, next, seterusnya. Carikan nilai P dan nilai Q. Carikan nilai P dan nilai Q. Okay, macam mana jawab soalan ini? Cari nilai P dan nilai Q. Okay, so daripada persamaan yang tak linear tadi kita dapat, okay, iaitu Y sama dengan QX tambah P bagi QX. Kita kena tengok Y sama dengan Y sama dengan apa tadi? QX tambah P bahagi QX. Okay, yang ini dikatakan sebagai tak linear. Kita nak convert kepada linear. Yang ini kita kena tengoklah dulu. Okay, so macam mana kita nak convert dia kepada tak linear kepada linear? Tengok pada soalan tadi. Soalan kita tadi. Graf kita ni apa? Graf kita ni adalah X darab Y. Yang ini clue kita. Y kita tu kena darabkan dengan X. Okay. So jadi Y kita tu kena darabkan dengan X. Bermakna kedua-dua belah ni kita kena darabkan semua dengan X. So ini kena darab X. Okay, darab. Ini kena darab dengan X. So ini pun kena darab dengan X. Okay, so hasilnya apabila kita darabkan semua tu dengan X, kita akan dapat linear dia XY sama dengan QX darab X. Kita akan dapat QX kuasa 2 tambah ini bahagi kan PQX. So X darab PQ, okay, X jadi jawapannya adalah PQ sahajalah. Okay, so ini yang dikatakan sebagai linear pula. Okay, so linear. Baik, so daripada persamaan kita tadi, cluenya kenapa cikgu darab dengan X? Sebab daripada graf kita tu dah darabkan dengan XY. Ini kena hati-hatilah. Ini kita clue dia. Kita boleh darabkan dengan X. Baik, kat situ kita dapat satu persamaan yang seakan-akan linear. Apa maksud seakan-akan linear? Sebab dia punya persamaannya Y linear mesti ada M X tambah C. Okay, so jadi kita boleh conclude kat sini bahawa XY itu adalah Y besar, manakala X kuasa 2 kita tu adalah X kita. Betul lah, kalau ikutkan paksi Y, paksi X, paksi Y ini sebenarnya dikenali sebagai Y besar, paksi Y. Dan dengan garis melintang ini dikenal sebagai paksi X. Kalau ikutkanlah X kuasa 2. Okay. Alright, itu yang kita kena tentukan dulu. Betul tak persamaan kita ni? Dia mesti serasi dengan graf. Jadi, bila kita dah tahu Y sama dengan XY, manakala X besar kita sama dengan X kuasa 2, jadi M kita apa? M kita ni adalah Q.
Okay. So M kita ni adalah Q. Kita tulis M kita ni adalah Q. Tulis kat sini. M kita adalah Q. C kita apa? C kita ni adalah P bahagi Q. Okay. C kita adalah P bahagi Q. Alright. Tengok ni. Okay. So daripada istilah kita M ni apa? Kecerunan. Boleh tak kita dapat Q? Boleh. Dengan dapat nilai kecerunan. Daripada graf, kita kena ambil nilai-nilai garisan 2 titik dalam graf kita. Dalam graf kita ni kalau kita perhatikan betul-betul, kita boleh ambil seperti mana cikgu dah terangkan hari tu. Seleloknya, kita ambil titik yang ada dalam garis dan juga ada dalam table. Sebagai contoh, titik pertama ini dah boleh jadikan sebagai titik pilihan kita. Dia ada pada garisan. Titik pertama 6.25 dengan titik 2 ni lari sikit, tak mau, kita ambil titik ketiga. Titik ketiga. Okey, kita ambil 2 titik ini untuk cari kecerunan. Okey, so titik pilihan kita adalah 6.25 dengan 2.5 dan 12.25, 14.35. So bila kita dapatkan dia punya kecerunan, so ingat balik tak? Kecerunan ni apa rumus dia? Kita buat kat bawah ni. Kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 sama dengan Q. Bila kita letakkan titik, kita tadi 2 titik ni kita nak 2 titik ni saja kita perlukan, iaitu 14.35 tolak dengan 2.5, ini sebagai Y2 Y1. Okay, jangan risau. 14.35 tolak dengan 2.5, Y2 tolak Y1. Okay, kita buat kat sini. Okay, kita pusingkan keadaannya. Sama juga. So Q sama dengan 14.35 tolak dengan 2.5 bahagi, okay, itu Y2 dengan Y1, manakala X2 12.25 dengan 6.25 tolak dengan X1. Ini X2 tolak dengan X1. Okay, so jadi 12.25 tolakkan dengan 6.25. Okey, tolong kirakan ini untuk cikgu berapa nilainya? Boleh tak dapatkan nilai M kita ni adalah Q dan kita carikan kecerunan dia. Okey, so jadi Q kita apa? Okey, tolong kirakan ni untuk cikgu berapa nilai dia? Guys, tolong kirakan ni cikgu, 14.35 berapa? 1.975. 975. Kecerunan. Betul ke tu? Kira tu. 1.975. Betul Okey, betul tak? Ya. Okey, sekejap 1.975. Okey, betul. Okey, cikgu pun kira juga. So 1.975. Alright, betul. Inilah Q kita. Kecerunan dan juga nilai Q. Baik, seterusnya kita nak dapatkan nilai Q. Q dah? Q kita dah. Nak dapatkan nilai P. P kita ini sama okey, sekejap P kita ni kat sini. Dan juga C adalah pintasan Sini ada pintasan pada paksi XY yang mana Q P bahagi Q. Okey, kita dapatkan nilai C dulu. Okey, daripada graf nilai C kita kalau kita tengok kat sini, dia dah sampai bawah ni lah. Kalau tengok betul-betul pintasan pada paksi XY ni, sebab itu kita lanjutkan garisan kita sampai pintasan di sini. Okey, apa nilai di situ Kalau kita lukis balik dia punya paksi ni kita tak habis kat sini. So ini negatif 5. So ini negatif 10 lah Okey, kita hati-hati So ini negatif 5.
So ni negatif 5. Okay, yang bawah ni adalah negatif 10. Okay, so maknanya dia pintas C kita adalah negatif 10. Okay, alright. So seterusnya kita boleh lukis C kita ni adalah negatif 10. C kita ni adalah negatif 10 sama dengan P bahagi Q. So nak dapatkan nilai P macam mana? Nak dapatkan nilai P. Tadi nilai Q kita apa? 1.975. Kita masukkan saja dalam kat sini iaitu negatif 10 Q. Itulah nilai P kita. So negatif 10 darabkan dengan 1.975. So itulah nilai P kita. So apa P kita? Negatif 19.75. Okey, ini yang terbaik kita dapat. Okey, faham macam mana dapatkan nilai P dan nilai Q setakat ni? Boleh Setuju tak? Okey. So sekali lagi daripada soalan B kita tadi, sekali lagi cikgu nak ingatkan, kita dah lukis graf keseluruhannya daripada kesimpulan kita di sini, semua ni ada 10 markah. Okey, so daripada kesimpulan kita di sini, bila kita dah lukis garis penyuaian terbaik, soalan B dia tu, dia akan bagi berbagai soalan lah. Okey, sebagai soalan nombor 1, nyatakan nilai Y yang tersalah, catat dan hitungkan nilai sebenarnya. Okey, ni seperti mana soalan A yang kita dah, B tadi kita dah buat. So Y yang salah adalah 6.5. So Y nilai sebenarnya awak kena kira sebab dia nak nilai Y, bukan nilai XY. Okey, yang B2 ni, cari nilai P dan nilai Q ni. Okey, cari nilai P dan nilai Q ni. Okey, ini yang cara dia yang kita kena buat. Daripada persamaan tak linear, kita kena ubah dulu kepada persamaan linear. Dengan andaikan Y besar ini adalah XY, X besar ni adalah X kuasa 2, manakala M tu adalah Q, C adalah PQ. Daripada sini kita kena buat pengiraan di mana Q tu adalah kecurunan, cari kecurunan nilai-nilainya. So ni jawapan dia. Dan begitu dengan P. Ni lain tu bergantung pada algebra masing-masing lah. Okay. So ini adalah soalan daripada soalan kertas SPM Jadi faham tak setakat ni? Kita tengok soalan kedua pula lepas ni. Boleh Soalan kedua boleh Okay. Okay, so seperti mana yang cikgu dah terangkan semalam, ada soalan itu tidak melibatkan logaritma. Ini tak ada logaritma lah. Yang ada logaritma pun ada. Okay, ada juga soalan yang melibatkan logaritma. Ini kena hati-hati. So ada 2 jenis soalan dalam hukum linear ni, awak kena mahir supaya preparation kita ni. Okay, jadi untuk soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Okay, tengok soalan kedua. Okay. Ini soalan kedua kita. Kita tengok juga Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y adalah dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan H darab 1 tambah X kuasa K. Okay, kalau tak jelas kat situ, dia adalah Y Y sama dengan H 1 tambah X kuasa K. Okay. Itu persamaan tak linear. Yang ini persamaan yang bagi awal-awal ni adalah tak linear. Di bahasanya soalannya akan macam ni lah. Tak linear. Jadi, di mana H dan K adalah pemalas. Sekali lagi dia mention kat sini. H dan K ni ada pemalas. Ini yang kita nak kena cari nanti. Kita kena cari nanti apakah nilai H dan nilai K ini. Baik. Jadi, seterusnya, tabel lama diberi. Tabel lama diberi. Masalahnya sekarang ni, A, berdasarkan jadual di atas, benakan satu jadual nilai log 10Y dengan log 10X tambah 1. Okey, so soalan A kita ni, kita kena buat table baru. Okay, table baru kita ni adalah untuk nilai log 10Y. So, bahasanya kita tulis log 10Y di sini Okay, log 10Y. Ini log 10Y. Okay.
dengan log 10 X tambah 1. Ini sini log 10 X tambah 1. Okey, 10 Alright. So ini nilai-nilai yang kita kena isi dalam table baru. Apa nilai-nilainya? So berpandukan kepada table yang lama, nilai-nilai table yang lama kita tadi tu. Okey, boleh tak awak tekan calculator? Log 10 X tambah 1. Kita ambil X ni, table lama X 1. Okey, so apakah yang perlu kita isi kat sini? Nilai dia. Okey, maknanya awak kena tambah 1 dulu. Maknanya X tambah 1 apa? Tunggu tengok calculator cikgu. Okey, ni 1, X dia 1. Bila X tambah 1, dia akan jadi 2. Okey, 1 tambah 1, 2. Lepas tu dia kena log pula. Jadi log 2 lah. Okey, log 2. Jadi jawapannya apa? 0.3010. Ambil 2 perpuluhan cukup. Nanti confuse sebab kita nak lukis graf ni. Okey, 0.3010. Banyak sangat ni. Kita ambil 2 perpuluhan pun dah enough dah. Okey, jadi kita tulis 0.3 pun 0.30 lah Okey, kita tulis kat sini 0.30. Ambil 2 perpuluhan dah enough sebab kita nak lukis graf. Sekejap. Ingat pula. Okey, so 0 besar sangat. Okay, ambil 8 0 point apa tadi? 0.30. Okey, ambil. Alright. Seterusnya nilai dia adalah untuk nilai yang kat sini. Ni dah settle. Okey, nilai yang kat sini pula. Nilai X kat sini pula apa dia? Apa nilai dia? Siapa boleh tekan calculator? Dia kat sini pula. Daripada 2, oleh kerana X tambah 1, dia akan jadi 3. Okey, macam kan? Okey, dia pandangnya 2. Nilai lamanya 2. Bila log 10 X tambah 1, jadi 2 tambah 1, 3. Jadi log 3 lah. Okey, log 3 berapa? Log 3 sama dengan 0.477121. Okey, kita ambil 2 perpuluhan cukup. 0.48. Okey, tulis. 0.48. 0.48. Okey, boleh tak awak kira yang seterusnya? Apa nilai yang seterusnya ni kat sini? Tolong cikgu. 0.660. 0.660. Betul tak? Log. Okay. Nilai lama 3. Okay, kat sini 3 tambah 1, 4. Log 4 lah. Okay. So, jadi log 4 berapa? Hati-hati Log 4 akan jadi 0.60205. So, kita ambil 2 perpuluhan cukup. 0.60. Dan seterusnya. Tolong kirakan untuk cikgu nilai-nilai seterusnya. 0.69. 0.6990 kan? So 0.7 lah. Balik kan? 0.60. Okay, cukup. Kemudian ini memang rumit sebab ada banyak perpuluhan. Dia apa nilai sebenarnya? Dalam calculator awak 0. berapa? Nilai yang ketiga ni, keempat ni. Iaitu 4 tambah 1, kan? Sepatutnya 4 tambah 1, lepas tu kita logkan. Berapa? Log 5 Okey, so log 5 sama dengan 0.6989. Kita ambil 2 perpuluhan, kita bundarkan jadi 0.7 lah, senang cerita. Okey, so 0.7. Okey, kita bundarkan je lah 0.7, 0 pun boleh terima lah. Okey, next. Seterusnya, nilai lama 5. Nilai lama adalah 5. Sepatutnya nilai kat sini jadi X tambah 1, 6, jadi log 6. Okey, so log 6 berapa? 0.7782. So kita ambil 2 perpuluhan enough.
iaitu 0.78 ya. 0.78. Tekan kalkulator. So ni kena hati-hati bila kita tekan 0.78. Kemudian last sekali nilai lama 6. Jadi log 10 X tambah 1. So 6 tambah 1 7. So log 7 berapa? Log 7 ialah 0.8451098. Okey, kita ambil 2 perpuluhan, kita bundarkan 0.85. Okey, so 0.85. 0.85. Alright. Dan yang okey, nilai log 10x tambah 1 kita dah dapat. Kemudian kita tengok bawah ni log 10y. Nilai lama 5. Tengok, nilai lama adalah 5. Okey, y 5. Jadi ni terus tekan log 10y, jadi log 5 cukup lah. Okey, apa nilai di sini? Tolong tekan kalkulator. Kalau log 5? 0.7 ya. Okey, 0.7. Tekanlah kalkulator Jadi seterusnya kita tekan ini ambil 2 perpuluhan dah cukup dah 0.6990 sepatutnya, tapi kita ambil 0.7. Okey. Dan seterusnya apa nilainya, tolong bacakan. 0.81. Okey, 0.81. Seterusnya 0.89 0.8921 kan. So 7, okey, log 10y jadi log 7.8 lah. Nilai lama 7.8. So log 10y, log 10 7.8. So nilai di sini kita akan dapat 0.89. 0.89. Ini yang lambat sikit ni bila kita nak kira satu persatu ni. Tapi tak apa. Supaya awak belajar betul-betul, kita kena buat setiap soalan yang melibatkan log dan sebagainya. Okey, nilai yang lama, yang nilai keempat ni, y kita 8.9. Jadi log 10 8.9. Tekan kalkulator. Log 8.9. Kita akan dapat 0.94939. So kita ambil 0.95 lah 0.95 di sini. Ambil 2 perpuluhan dah cukup dah. Sebab nak tulis, takut nanti terlalu banyak di perpuluhan, nanti digit perpuluhan ni akan merumitkan kita nak lukis graf. Okey, kemudian nilai lama 10. Jadi nilai kat sini ada log 10 lah. Okey, tekan kalkulator. Log 10. Log 10 sama dengan 1. Okey, so ini kita tekan 1. Okey, dan terakhir nilai lama 11.2. So nilai yang baru ni akan jadi log 10 11.2. Okey, tekan kalkulator. Log 10 11.2. Kita akan dapat 1.0492. Ambil 1.05 lah Okey, 1.05. Alright, so data yang kita dapat adalah seperti ini. Data yang terbaru daripada soalan A. Berdasarkan jawapan di atas, binakan satu jadual. Okey, jadual dah dapat dah 2 markah kat sini. Okey, so kat sini kita dapat 2 markah. Okey, so ni adalah 2 markah. Okey, so jadi seterusnya B. Plot 10 log 10y melawan log 10x tambah 1. Baik. Alright, seperti mana cikgu dah tulis, tolong tuliskan. Ini mengikut skala. Skala diberi tau. Skala diberi dalam keadaan apa skala dia? Apa skala dia kata tu? Skala dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada kedua-dua paksi. Lukiskan satu graf garis lurus penyuaian terbaik. Alright. So kita cikgu dah tolong lukiskan lah. Setiap 2 cm 0.1. Nampak? Okey, sehingga macam inilah. Okey, nampak tak? Okey. Nak cikgu dah lukiskan lah. Awal-awal cikgu dah lukiskan ni. Cikgu dah prepare, takut lambat. Okey, so 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Okey, cukup kat sini. Okey, mari kita tandakan. Bagi contoh, kita ambil titik yang pertama. Okey, pertama kita tanda sama-sama 0.3. Oh, jangan lupa cikgu dah terlupa satu benda. Satu benda yang cikgu dah lupa ialah kita kena tulis
Ini adalah paksi log 10y. Tak tulis ni tolak satu markah Okey, yang bawah ni apa? Paksi menegak melintang ni adalah apa tadi? Log 10 X tambah 1. Kena ingat Okey, so ini cara dia lah. Log 10 X tambah 1. Kena tulis kalau tak tulis ni habis. Okey, so titik yang pertama kita nak buat adalah 0.3 dengan 0.7. Okey, paksi yang melintang ni 0.3 sini dengan 0.7. Okey, kat mana 0.7? Okey, kita kecilkan sikit. 0.3. Okey, 0.3 dengan 0.7. Okey, stop kat sini. Baik, boleh. Ni cikgu tandakan dulu awal. Okey, 0.3, 0.7. Okey, kemudian 0.48, 0.81. 0.4 kat sini, 48. Okey, 48. Okey, boleh baca lah kat sini. 4.8 dengan 0.81. Okey, 81 di sini. Okey, so cikgu tandakan 48. Ni 5. Ni 5, 48 di sini. 1, 2, 3, 4. Okey, di sinilah. Lebih kurang lah. Tak nampak sangat Cikgu boleh nampak tak? 48. Okey, 48 dengan 81. Okey, di sini. Alright. Okey, di sini. Okey, kemudian dah settle. 0.6, 8.9. 0.6 dengan 8.9. Okey, di sini somewhere. Alright, 0.6, 8.9. Okay, lepas tu 0.7, 9.5. 0.7 sampai 9.5 di sini. Okey, 0.95. Senang baca lah. Okey, kemudian 0.781. 0.78 somewhere around here. 0.78 dengan 1. Okey, di sini. Alright, ni tandaan cikgu lah. Kemudian 0.85 tengah-tengah ni sehingga 1.05. Okey. 1.05 lebih kurang di sini. Okey. 0.85 nombor 1. Alright, so kita kena buat apa ni? Kena lukis garis penyoaian terbaik. Jadi ambil pembaris, awak ejar-ejar sikit lah Ejar-ejar sikit pembaris anda tu, and then awak cuba lukis penyoaian terbaik. Awak kena pastikan dia pintas pada paksi. Lebih kurang macam ini kot. Kita betulkan sikit, kita besarkan. Okay, bagi nampak sikit. Alright, so lebih kurang kalau cikgu lukis ni lah Kalau cikgu lukis ni lebih kurang cikgu nak tarik ni sebab cikgu tak ada pembaris, cikgu main agak-agak je ni. Kalau awak gunakan pembaris, awak pastikan lukisan awak tu menghubungi beberapa titik yang mungkin ada satu atau dua titik yang lari sikit lah. Okey, so di sini lebih kurang lah. Alright, cantik lah ni. Baik, okey. Faham tak setakat ni? Mungkin agak lama sikit lah bila kita nak lukis gambar rajah ni, dan baca betul-betul dengan data nilai yang terbaru ni. So hati-hati bila kita buat, baca betul-betul titik tu mesti ada. Mungkin ada satu atau dua titik lari sikit lah, tak apa. So jadi penyoaian terbaik ni dia mesti balance. Mungkin ada satu tu lari atas, mungkin lari bawah, atau bawah, lebih kurang macam inilah. So jadi soalan B kita dah settle. Dia plot. So kat sini saja kita dapat 3 markah. 3 markah. So dah 5 markah lah. So soalan C pula. Soalan C ni kita kena gunakan graf dalam bentuk gunakan graf. Soalan C nampak tak? Soalan C tu apa dia nak? Sekali lagi kita tengok soalan C. Gunakan graf dalam B untuk mencari nilai H dan nilai K. Alright. Ini seperti mana kita kena buat macam tadi. So iaitu kita kena ubah kita kena ubah persamaan tak linear kepada linear dulu. Okay. So nak dapatkan nilai H dan nilai K ni, kita kena ubah dulu persamaan ini.
Baik, kita balik kepada papan ini. Di mana kalau kita tengok daripada soalan kita tadi ialah dalam bentuk Y persamaan tak linear dia. Y sama dengan H 1 tambah X kuasa K. Alright, ni dia. 1 tambah H. Okey, ini dikatakan sebagai tak linear. Okey, nak convert kepada linear. Kita kena convert kepada linear, dia akan jadi. Alright, so dalam kita punya macam mana kita nak convert kepada linear, tak linear kepada linear ni, kita kena tengok balik kepada soalan tadi. Soalan tadi dia dalam graf kita dia melibatkan log. Okey, dalam graf kita ni dia dah melibatkan log 10y. Ini clue yang pertama kita. Log 10y, x kita pun ada log. Jadi kita kat sini dah cukup. Kita tahu bahawa semua persamaan kita ni kena libatkan log. Jadi kiri kanan daripada kita punya soalan ni, kita kena letak log. Pada peringkat awal ni kita kena buat macam ni dulu. Log 10y sama dengan log 10h 1 tambah X kuasa K. Kiri kanan kena taruh log. Okay, so kita kena pastikan log ni ada sebelah kiri dan juga ada sebelah kanan pada peringkat awal. Okay, yang peringkat pertama ni log 10y ni kita dah ada. Dalam graf kita pun ada log 10y. Okay, dalam graf kita ni pun dah ada log 10y. Sekarang ini bila melibatkan log, yang sebelah kanan kita ni, sebelah kanan kita kena ada buat pengubahsuaian sikit. Dengan menggunakan prinsip log. Prinsip log iaitu bila kita nak ubahkan persamaan ini, kalau kita perhatikan betul-betul, alright, sebenarnya benda ni boleh pisahkan sebab kita ada log 10h darab darab dengan 1 tambah X kuasa K. So kalau darab jadi tambah. Okay. Dah jadi tambah. Padan dulu. Biru ni. Okay. Kalau melibatkan log memang langkah kerja dia lebih kurang macam ni. Alright. So macam ni cikgu tahu. Cikgu tambah. Sebab dalam prinsip kalau darab log dia akan pisahkan kepada dua bahagian tambah. Log 10H tambah log 10 1 tambah X tambah K. Kemudian kalau kita perhatikan betul-betul kalau ada kuasa ni kita boleh bawa ke depan. So ini yang kena buat pendahuluan. Ini extra work sikit lah berbanding dengan soalan yang pertama kita buat. Tak ada log. So kat sini kita letak sebagai K log 10 1 tambah X. Baik. Okey, dah selesai. Baik, cikgu tukarkan kedudukan. Ni ke sana, ni ke sini supaya kita nampak jelas bahawa log 10y sama dengan K log 10 1 tambah X tambah log 10H. Cikgu tukar kedudukan je lah. Okey, kat sini kita nampak tak? Ada tak similarity dia bahawa yang yang persamaan kita ni dah nampak bentuk seperti Y sama dengan MX tambah C. Ada tak? Ada kalau ikutkan kita punya logik dalam graf kita, kita punya paksi Y tu adalah log 10Y. Tengok, betul tak? Paksi graf kita ni, log 10Y. Kalau kita ikutkan yang ini dikenali sebagai paksi Y. Okay, paksi Y. Tapi dia log 10Y dalam graf kita lah. Okay. Kemudian, ada tak dalam graf kita tu, X kita ni adalah log 10 1 tambah X. Logiknya sebab kat sini graf kita pun ada log 10X tambah 1. Log 10X tambah 1. Ini dikenali sebagai paksi X. Jadi yang paling crucial, yang paling penting ialah M kita. M kita ni nak samakan dengan apa? M kita ni samakan dengan K. Alright, so M kita ni sama dengan K. Okay, sekali lagi. Kemudian C kita nak sama dengan apa? C kita ni nak sama dengan log 10H. Alright. So log 10H. Alright. So kita tak perlu risau lah. Jadi kat sini kita boleh nampak M kita adalah kecurunan yang bersamaan dengan K.
Baik. Tadi pada sini, M kita dah cari kecerunan dulu. K tu adalah M dan manakala, sambung kat sini Okay, oleh kerana K tu adalah kecerunan juga. So kita boleh buat andaikan Y2 gunakan rumus yang biasa kita gunakan untuk cari kecerunan X1. Alright. So daripada graf, kita ambil mana-mana titik. Ingat mana-mana titik dalam graf kita. Kita boleh gunakan. Mana-mana titik dalam graf kita ni yang kena pada garis. Okey, sebagai contoh lah. Kita ambil garis yang belakang. Ni boleh juga, tak ada masalah. Okey, garis yang belakang ni kalau kita tengok betul-betul. Titik yang terakhir iaitu titik yang terakhir dengan yang kedua terakhir ni. Kita ambil ni. Dua nilai ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab kenapa cikgu nampak kat situ dua titik tu kena pada garis. Okey, dua titik tu dia kena pada garis. Dua titik ni lah. Alright, so kita gunakan dua titik ini dapatkan nilai kecerunan dia. Oleh kerana kita anggap ini Y2, Y1. Tulis Y2, Y1 dalam graf kita. Okey, dalam graf kita Y2, Y1 tengok atas ni, Y2, Y1 1.05 tolak dengan 1. Okey. 1.05 tolak dengan 1 bahagi 0.85 tolak 7 0.78. Okey. 0.85 tolak dengan 0.85 tolak dengan 0.78. Okey. Okay, tekan ke kereta. Apa nilai ni? Tolong kirakan untuk cikgu. Apa nilainya? .05 tolak dengan 1 bahagi 0.85 tolak dengan 0.78. Tekan ke kereta. Tolong. Guys. Negatif 0.72. Negatif? Mana boleh negatif? Ni graf positif ni. 0. apa tadi? 0.71. 0.71. Okey, betul lah tu. K. Okay. Betul 0.71. Cikgu kira jugalah. Dalam kalkulator cikgu ni. Alright, cikgu buat macam ni lah kalau kalkulator cikgu ni. Kalau cikgu kira betul-betul. Yang atas ni, cikgu buat bracket. 1.05 tolak dengan 1, tutup bracket. Lepas tu kita bahagikan, tutup bracket. 0.85 tolak 0.78, tutup bracket. So jadi 5/7 atau 0.71428. Boleh lah terima ni. Okey, saya ambil 3 perpuluhan cukup lah. 0.714. Betul Okey, 0.714. Alright, so seterusnya K dah dapat nilainya. Okay, sebab directly M tu sama dengan K. Daripada persamaan kita ni, M tu adalah K. Okey, yang cuma C kita ni. C kita ni sama dengan log 10H. C ni apa maksudnya? Apa maksud C ni? C ni adalah pintasan pada paksi menegak. Paksi log 10Y. Okey, dalam graf kita kenali sebagai log 10Y. So, apakah pintasan dia? Kalau kita tengok kat sini betul-betul dia punya pintasan, sebab itu garisan kita ni walaupun titik kita yang pertama di sini, kita kena sambung sampai sini. Sambung sampai pintasan. Okey, nilai C kita kat sini kalau kita tengok betul-betul lebih kurang C tu adalah 0.5 kat sini bacaan dia. Okey, so kalau C sama dengan 0.5, kita ambil nilai ni. Kita balik pada soalan kita tadi. Oleh kerana C kita tu adalah 0.5. Okey, C adalah 0.5, manakala log 10H kita pun 0.5. Okey, log 10H kita juga adalah 0.5. Alright, so ini log 10H. Apakah nilai H? Siapa mencarikan jawapan cikgu? Apakah nilai H? Negatif 0.30. Ya, negatif kira betul-betul. Tak boleh negatif
Kalau log 10H adalah 0.5, senang cerita, bila kita nak hapuskan log, sistem log ni, 10 ni akan pergi sana, terus kepada 10 kuasa 0.5. Ataupun dalam kalkulator you boleh tekan shift log. Pakai contoh cikgu tunjuk kat sini H sama dengan 10 kuasa 5, macam tekan. Okey. 10 kuasa 0.5 ialah awak tekan 10 kuasa 0.5. Kamu dapat 3.1627. Atau kalau kamu nak dapatkan H, awak boleh tekan sekejap Okey, awak boleh tekan shift shift log 0.5 pun dapat 3.1627. So jawapan ni kita terus dengan 3 titik perpuluhan lah, cukup lah. Okey, so jadi H kita adalah hilang pula. H kita adalah 3.162. Alright. So dapat 3 perpuluhan dah memadai. Okey, so dapat dah nilai H dan nilai K. So keseluruhan kita punya paper 2 ini soalan kertas kedua Kertas kedua ni keseluruhan dia adalah 10 markah. Okey, so ingat balik So jadi bahagian A ni 2 markah. Okey, B ni 2 markah. Manakala C ni kita ada ini 3 markah. So ini 5 markah. Okey, so jadi keseluruhan ni kita punya markah dalam kertas satu soalan ni adalah 10 markah. Alright. Faham setakat ni? Faham Boleh faham tak? Faham Okay, so cikgu dah buat rakaman ni just in case kalau you guys nak tengok balik soalan, cikgu akan bagi 2 soalan. Dalam soalan itu dalam WhatsApp supaya kita kongsi dengan part harmoni sekali. Awak boleh tengok soalan itu kena submit. Ada 2 soalan, awak kena buat dalam kertas graf Tolong beli kertas graf, kedai buku pun dah buka, suruh ayah beli kertas graf. Awak kena buat 2 latihan tersebut. Satu soalan itu melibatkan log, satu soalan itu tidak melibatkan log. Macam tadilah. Contoh pertama tadi tidak melibatkan log. Contoh yang kedua yang kita buat ni melibatkan log. Okey, so kita kena berlatih. Cikgu tak nampak hasilnya tapi cikgu nak juga awak buat. Tolong beritahu kawan-kawan lain yang tak masuk ni, tolong tolong buat latihan tersebut. Sebab ini markah PBD anda. Saya nak tengok anda faham ke atau tidak. Okey. So itu saja. Tapi buat sebelum kita off ni. Okey. Tolong isi kehadiran. Siapa dah isi kehadiran? Belum isi kehadiran? Dah Siapa dah isi kehadiran?